Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, video kali ini adalah untuk subjek Matematik tingkatan 3. Okey, KSSM, bab yang kedua, bentuk piawai. Okey, para pelajar boleh rujuk muka surat 30 dalam buku teks tu. Okey. Dalam bab 2 ni, bentuk piawai ni ada dua standard kandungan ataupun subtopik utama, iaitu 2.1 angka bererti dan yang keduanya bentuk piawai. Okey, untuk video kali ini cikgu nak sentuh subtopik 2.1 itu angka bererti. Baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, okey, kenapa belajar bab ini? Okey, baik. Dalam maklumat saintifik, nombor yang sangat besar dan sangat kecil nilainya sering digunakan. Misalnya dalam astronomi, jarak di antara dua bintang biasanya berjuta-juta kilometer, manakala dalam kajian jirim, jarak di antara atom amat kecil. Penulisan nombor dalam bentuk piawai digunakan secara meluas dalam bidang kajian saintifik, kejuruteraan, astronomi dan sebagainya. Maksudnya penting menggunakan angka bererti dan bentuk piawai ini dalam kehidupan seharian dan juga bidang kerjaya. Cikgu nak masuk terus kepada subtopik yang pertama, muka surat 32. Okey, angka bererti. Standard pembelajaran menerangkan maksud angka bererti dan seterusnya menentukan bilangan angka bererti suatu nombor. Dalam kehidupan seharian, kita menggunakan ukuran dalam pelbagai situasi. Jenis-jenis ukuran yang sering digunakan adalah seperti panjang, jarak, jisim, suhu, luas, kelajuan dan sebagainya. Anggaran suatu ukuran boleh dibuat dengan menggunakan penghampiran. Misalnya jarak di antara bumi dengan bulan ialah 384,400 km. Nilai jarak ini merupakan satu anggaran yang dihitung dengan menggunakan kaedah tertentu dan diberi dalam bentuk penghampiran. Darjah penghampiran suatu ukuran kepada nilai sebenar menunjukkan tahap ketepatan atau kejituan ukuran tersebut. Kemahiran membuat anggaran dan penghampiran boleh membantu anda dalam pelbagai situasi harian. Baik, kita tengok cetusan minda 1. Tujuan, mengenal pasti kepentingan membuat anggaran dan penghampiran dalam kehidupan seharian. Langkah, baca dan fahami situasi-situasi berikut. Okey, situasi 1. Hashim tertarik dengan sehelai kemeja yang dijual dengan diskaun 50% di sebuah pasar raya. Harga asal kemeja itu ialah RM47.90. Hashim menganggarkan harga kemeja tersebut selepas diskaun dan membawanya ke kaunter bayaran. Juruang memberitahu bahawa harga kemeja itu ialah RM28.70. Hashim memberitahu juruang tersebut bahawa anggaran harga kemeja itu adalah tidak melebihi RM25. Adakah pernyataan Hashim benar? Situasi 2. Puan Tan ingin membeli 30 meter kain yang berharga RM5.85 semeter untuk menjahit langsir. Beliau membuat anggaran jumlah harga kain itu dan menyediakan RM180. Adakah jumlah wang yang disediakan oleh Puan Tan mencukupi? Okey, baik. Perbincangan. Dalam kedua-dua situasi di atas, bagaimanakah Hashim dan Puan Tan dapat membuat anggaran jumlah bayaran? Yang kedua, bincang dengan rakan anda tentang kepentingan membuat anggaran dan penghampiran. Yang ketiga, nyatakan dua situasi lain yang memerlukan anda membuat anggaran dan penghampiran. Jadi dua situasi ini dia nak tunjukkan contoh kenapa kita perlu buat anggaran dan penghampiran dalam urusan kehidupan seharian. Okey, itu hal depa kita tak nak campur. Okey, hasil daripada cetusan minda 1 dapati bahawa penghampiran suatu nilai kepada angka bererti tertentu membolehkan kita membuat anggaran dengan tepat. Baik. Muka surat 33, anda telah memahami kepentingan membuat anggaran bagi tujuan mendapatkan nilai yang hampir kepada nilai tepat. Angka bererti digunakan untuk mendapatkan nilai penghampiran tersebut. Okey, baik. Angka bererti suatu hingga atau perpuluhan merujuk kepada digit-digit dalam nombor tersebut yang dinyatakan tepat kepada suatu darjah ketepatan yang dikehendaki.
bilangan angka bererti dihitung bermula daripada suatu digit bukan sifar. Okey, baik, cuba tengok cetusan minda 2. Tujuan mengenal pasti kesan kedudukan digit sifar dalam integer dan perpuluhan. Langkah 1, perhatikan kad-kad integer di bawah. Okey, kad 1 hingga kad yang keempat. Adakah kedudukan sifar memberi kesan kepada nilai digit 3? Memberi kesan. Okey. Perhatikan kad-kad perpuluhan di bawah, kad 5, 6, 7, 8. Adakah kedudukan sifar, digit sifar memberi kesan kepada nilai digit 3? Okey. Yang ketiga, perhatikan kad-kad perpuluhan di bawah, kad 9, kad 10, kad 11, kad 12. Adakah bilangan digit sifar memberi kesan kepada nilai digit 2? Yang keempat, bincang bersama rakan anda tentang kesan kedudukan digit sifar kepada nilai digit bagi digit 3 pada kad 1 hingga kad 8 dan kesan perubahan digit penambahan digit sifar terhadap nilai digit bagi digit 2 pada kad 9 hingga kad 12. Bentangkan hasil dapatan anda, bandingkan hasil dapatan anda dengan kumpulan lain. Perbincangan, apakah kesimpulan anda tentang kedudukan digit sifar dalam suatu integer atau perpuluhan? Hasil daripada aktiviti cetusan minda 2 didapati bahawa A, kad 1, kad 2, kad 3, kad 5, 6 dengan 7. Okay, 1, 2, 3, 5, 6, 7 ni. Kedudukan digit sifar yang terletak di antara atau di bahagian akhir nombor mengekalkan nilai tempat digit 3. Okay, jadi digit 3 tu kekal, tak berubah lah. Itu. Okay, kad 4 dan kad 8. Kad 4 dengan kad 8. Kedudukan digit sifar sebagai digit pertama telah mengubah nilai tempat digit 3. Manakala kad 9, kad 10, kad 11, kad 12 ni, kedudukan digit sifar di bahagian akhir perpuluhan tidak mengubah nilai tempat digit 2. Jadi bertambah nilai sifar pun tak berubah digit 2 tu. Okay, baik. Seterusnya, secara umum, generalisasi. Muka surat 34. Semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Digit sifar antara digit bukan sifar ialah angka bererti. Yang ketiga, digit sifar di bahagian akhir suatu integer ialah angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Yang keempat, digit sifar di bahagian akhir suatu perpuluhan ialah angka bererti kerana menentukan tahap kejituan perpuluhan tersebut. Yang kelima, digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama bukan angka bererti. Okey, kita tengok beberapa contoh kat bawah ni. Okey, baik. Katakan 0.00501400. Okey, perpuluhan ni. Jadi nilai kosong, nilai sifar yang kat depan ni, 3 nilai sifar ni bukan angka bererti. Hanya digunakan untuk menentukan nilai tempat bagi digit 5 ni. Angka bererti dia kira daripada yang ni 5 ni, start pada 5. 5 ni memang angka bererti lah. Okay, semua digit bukan sifar ialah angka bererti. Jadi yang selepas pada 5 tu, 01400 tu, digit sifar di antara atau di bahagian akhir perpuluhan ialah angka bererti. Jadi dia bermula daripada 501400 tu. Okay, jadi dekat sini angka bererti dia 6 lah. Okay. Seterusnya dalam bentuk integer. 803,000, 803,000. 803 tu angka bererti, manakala sifar di belakang tu angka bererti mengikut tahap kejituan yang dikehendaki. Sebab kalau tak ada sifar belakang ni dia akan jadi 803 saja. Jadi bertambahnya 3 sifar ni dia akan jadi 803,000. Tengok contoh 1. Tentukan bilangan angka bererti bagi nombor-nombor berikut. Okey, 2763, 4 angka bererti. Semua tu dikira angka bererti. 5008, semua tu dikira angka bererti, 4 angka bererti. 7409, 4 angka bererti. 15,000. Okey, 15,000. Maksudnya angka bererti tu kata dia ada beberapa situasi. Okey, kalau 2 angka bererti kita buat 5
kepada ribu terhampir. Kalau ribu terhampir 15,000. Jadi angka berti itu 2 angka berti. 3 angka berti kalau tahap gaji tuan ialah ratus terhampir. 4 angka berti 10 terhampir. 5 angka berti sayang terhampir. Nilai sifar ni tadi kita tengok mengikut tahap gaji tuan yang dikehendaki. Kalau dia nak 2 angka berti, kita buat kata tahap gaji tuan tu mengikut yang dikehendaki ni lah. Okay. 0.7803. 4 angka berti. Digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama ialah bukan angka berti. Jadi sifar yang dekat depan ni, belah kiri ni tidak dikira. 0.0809. Okay, 3 angka berti. Digit sifar sebelum digit bukan sifar yang pertama ialah bukan angka berti. Jadi yang sifar-sifar sebelum nombor 8 ni tidak dikira. Jadi dia kira 809 saja. 3 angka berti. 12.051. Jadi semua dikira lah 5 angka berti. 1.2700. Semua tu dikira. Semua angka berti. Semua digit sifar selepas digit bukan sifar di akhir pula ialah angka berti. Okay. Baik, diharap para pelajar dapat fahamlah berkaitan dengan angka berti ni. Okey, para pelajar boleh buat uji minda 2.1A dan rujuk jawapan di bahagian belakang buku teks ni ada jawapan dia. Okey, seterusnya standard pembelajaran membundakan suatu nombor kepada bilangan angka berti yang tertentu. Okey, kita terus tengok kepada contoh 2. Bundakan setiap nombor yang berikut kepada 2 angka berti. Okey. 63479. Kita tengok nak bunda kepada 2 angka berti nak jadi kepada yang terhampir tu. 1000 yang terhampir lah. Okey, kita tengok tu 63479. Okey, 4 tu kurang daripada 5. Maka digit 3 ni dekat sini ni 63 ni tak berubah. Okey, tak berubah. Jadi tinggal 63,000. Jadi tinggal 2 angka berti saja. 479 terletak sebelum titik perpuluhan. Maka gantikan 479 itu dengan sifar. Jadi jadikan dia semua sifar. Jadi tinggal 63000. B 2476. Okey, nak tukar kepada 2 angka berti. Jadi kita tengok dekat 7 ni, 7 lebih daripada 5, maka tambahkan 1 kepada 4 tu. Jadi 4 ni akan jadi 5. 76 yang terletak sebelum titik perpuluhan. Oleh itu, gantikan 76 dengan sifar. Jadi dia akan jadi 2500, 2 angka berti. Sebab 7 ni lebih pada 5, jadi 4 tu jadi 5. 2500, 2 angka berti. C 953. Okey, tengok kepada digit 5 tu sama dengan 5, maka tambah 1 pada 9. Digit 9 ni akan tambah 1. Jadi kat sini 5, 3 kat belakang, 5 dan 3 kat belakang ni terletak sebelum titik perpuluhan. Oleh itu gantikan 5 dan 3 dengan sifar. Digit yang dibundakan tu akan jadi, okey, dia 9 naik 1 jadi 10. Jadi 6 ni naik pada 1 jadi 7000. Okay, diharap para pelajar dapat faham macam mana kita nak bundakan nombor tu kepada 2 angka berti. Seterusnya contoh yang ketiga. Okey. Bundakan 68.79 kepada 3 angka berti dan 1 angka berti. Okey, kepada 3 angka berti 68.79. Okey. 9 ni yang ada ujung belah kanan ni lebih daripada 5, maka tambah 1 kepada digit 7. Digit 7 tu kena tambah 1. Jadi yang 9 ni terletak selepas titik perpuluhan, maka 9 digugurkan. 9 tu kita buang. Jadi tinggal 68.8, 3 angka berti saja. Dan B, kita nak tukar kepada 1 angka berti, kita kena tengok yang digit 8 tu lebih daripada 5, maka tambah 1 kepada digit 6. Jadi 6 ni akan jadi 7. Jadi yang 7 dengan kata 8, 7 dengan 9 ni digugurkan terus. Jadi tinggal 70 saja, 1 angka berti. Contoh 4. Bundakan 0.008025 kepada 3 angka berti. Okey, 3 angka berti ni kita nak ambil 802 saja. 5 ni kita nak gugurkan. Jadi kita kena tengok 5 tu sama dengan 5, maka tambah 1 kepada digit 2 ni. Jadi 2 ni akan jadi 3. Jadi
yang 5 ni digugurkan kerana digit tersebut terletak selepas titik perpuluhan. Jadi yang tinggal 0.00803, 3 angka berarti saja. B nak tukar pada 2 angka berarti 0.008. Yang ni dia kita nak ambil, kita tengok digit 2 ni kurang daripada 5. Maka digit 0 tidak berubahlah digit 0 ni. Jadi 0.080 tu tak berubah. 2 dan 5 ni digugurkan kerana digit tersebut terletak selepas titik perpuluhan. Jadi yang tinggal adalah 0.00802 angka berarti. Untuk lebih mahir berkaitan dengan nak tukarkan ataupun bundakan satu nombor bulat ataupun nombor perpuluhan kepada 3 angka berarti ke, 2 angka berarti ke, 1 angka berarti ke, para pelajar boleh buat uji minda 2.1B ni dan jawapan boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey, itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan subtopik yang pertama, 2.1 angka berarti dalam buku teks ni. Semoga bermanfaat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.